Diminta dengan kuasa bertindak untuk naik ke pentas bersama-sama dengan saudara Ejun Kayu Ejono. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera, salam satu Indonesia. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi anjani munjalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Terima kasih kepada rekan seperjuangan saya, Saudara Joe Halal Haji Yusri, yang saya hormati pengurusi penganjur perhimpunan pada pagi ini, yang mana beliau telah begitu berapi-api dan bersemangat penuh untuk mendukung perjuangan murni yang kita adakan pada pagi ini, yaitu saudara Nagraju. Terima kasih kepada barisan kepimpinan ahli jawatan kuasa yang hadir bersama-sama di tempat ini. Terima kasih kepada semua pemerintah-pemerintah. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Saya mohon kepada pengurusi majelis pada pagi ini untuk saya menyampaikan sepatah kata, juga kepada pengurusi penganjur, kalau dibenarkan saya mohon kebenaran. Ada pengurusi? Minta izin lah, ya. Oke. Terima kasih kepada pengurusi penganjur dan pengurusi pengacara untuk membenarkan saya menyampaikan sepatah kata sebelum saya membaca memorandum rakyat pada pagi ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, saya bawa tuan-tuan dan puan-puan untuk mengimbau sejarah kukuh pada tahun 60-an dan 70-an. Saya lahir pada tahun 1950-an, makanya saya tidak boleh bercerita pada tahun 50-an. Bersama-sama saya ada saudara Abdillah yang boleh membantu saya. Beliau lebih orang lama daripada saya. Pada tahun 1963 Malaysia merdeka, saya duduk di kelas kerja 1 pada ketika itu. 1963 saya kerja 1. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, bermula pada tahun 60-an, masa itu ingatan saya sudah kuat sehinggalah kepada tahun 80-an. Keadaan kami di Tunku khususnya sangat sedih dari sudut perhubungan, dari bekalan elektrik, air dan lain-lain yang diperlukan seharian bagi kami. Kami tidak dapat bekalan apa pun saja. Dan saya percaya ramai tuan-tuan dan puan-puan yang datang dari Tunku pada masa itu adalah orang-orang yang memang ketinggalan dari segi kemudahan asas, ya. Alhamdulillah dari masa ke semasa maka bertambahlah kemajuan demi kemajuan, sehingga
pada tahun 76 kerajaan baru pemerintah 74 pemerintah kemudian 80 jalan itu dibina. Maka ada perubahan dari sudut perhubungan dan bermulalah pada tahun 80-an sampai 90-an elektrik di kawasan Tungku bermula. Tetapi pada masa itu tuan-tuan dan puan-puan begitu sedih sebab bekalan elektrik ketika itu tidak mencukupi. Kata orang sekadar untuk menerangi seketika saja. Dan alhamdulillah pada tahun 80-an Felda mula masuk ke kawasan Tungku. Pada ketika itu tuan-tuan dan puan-puan, saya adalah salah seorang daripada penentang untuk Felda masuk ke kawasan Tungku. Saya adalah salah seorang daripada tuan kuasa menentang kemasukan Felda ke Tungku. Dan kami telah dibekalkan dengan isu-isu bermacam-macam. Salah satu daripada isu yang begitu mendukacitakan kami bahawa tanah-tanah di kawasan Tungku habis diambil oleh orang sebenarnya. Maaf saya katakan semenanjung, tapi itulah hakikat sebenarnya isu pada ketika itu. Dan saya pada ketika itu masih muda, begitu lantang saya menentang kemasukan Felda. Masa begitu cepat berlalu. Setelah pada tahun 90-an timbul kesadaran kepada saya, di mana pada masa itu saya berjajah ataupun berjual ikan pada ketika itu. Dan ramai rakan-rakan saya, ramailah masyarakat Tungku yang dapat kontrak di Felda, dapat bekerjasama dengan kami semua untuk menaikkan taraf hidup kami. Rupa-rupanya tuan-tuan dan puan-puan, penentangan saya dan rakan saya pada tahun 80-an itu adalah sia-sia. Alhamdulillah pada hari ini ramai peneroka-peneroka adalah terdiri daripada masyarakat Sabah, dan meleset sekali bahawa tanah-tanah yang dimaksudkan oleh kami itu diambil oleh sebenarnya. Sebenarnya itu tidak benar. Itulah isu-isu yang pada ketika itu begitu hangat. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, hari ini kami dan rekan-rekan seperjuangan kami pada ketika itu menentang ada kemajuan dari sudut ekonomi. Rupanya kami menentang salah tepatnya. Saya berbalik kepada jaya kuasa yang akan dibina di kawasan Tungku, khususnya di kawasan Selatan. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, saya mohon cakap sedikit ya, saudara-saudara saya. Saya terlibat dalam rombongan melawan jaya kuasa di Perak dan di Selangor. Kenapa? Kenapa kami mau dibawa, atau bahasa kami bilang mau ataupun ikut serta dalam rombongan tersebut? Sebenarnya kami bukanlah mau melawan berpoya-poya di sana, tetapi kami mau memastikan bahawa jaya kuasa yang dicadangkan di Singapura Tungku itu adalah benar-benar tidak ada pencemaran kepada masyarakat, khususnya Tungku, dari kacamata kami. Alhamdulillah, setelah kami melawat ke Perak dan ke Selangor, kami telah nampak bahawa apa yang dikatakan pencemaran alam, asap keluar itu tidak benar. Tidak benar. Saya bercakap pada hari ini, alhamdulillah, kita dalam keadaan dalam bulan puasa. Maka kita tidak boleh memutar-balik isu, dan saya insyaAllah akan bercakap benar apa yang saya katakan ini. Saya sendiri melihat dan rekan-rekan bahawa tidak ada asap. Kemudian kami dibawa melihat kolam ternak ikan dalam sangkar berhampiran dengan loji tersebut. Hidup ikannya dan begitu cantik, dan saya akan mengambil gambar kapal ikan. Dan di bawah
dalam pakar penampilan di Selangor ada peternakan sapi dan lokal, dan daripada laut begitu kerang, ada kerang di tanah. Jadi sebenarnya pencemaran itu tidak benar. Saya membuat jaminan dan perkataan ini adalah atas kesadaran saya. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, pertama kali perjumpaan di pejabat daerah Kecil Tunggu, dan saya ulangi perkataan saya baru-baru ini setelah kami mesyuarat di Pasar. Jangan susah kepada orang yang melontar batu di tangan kena membantah logik. Kalau tuan-tuan mau tahu, saya berjanji dengan Allah, kalau alam sekitar, tolong ingat ya, kalau alam sekitar negara Malaysia menyatakan bahwa alam batu Singapura ada kesan sampingan kepada anak cucu saya, tidak perlu takut-takut. Saya orang yang membantah. Saya akan membantah. Bahkan ini jaminan saya, tuan-tuan. Dan saya sampaikan kepada orang-orang yang membantah, melempar batu, menyembunyi tangan, karena takut-takut. Bagi saya, kalau dia meneteskan kepada anak cucu saya tidak mau berkompromi dengan perkara ini. Tetapi alhamdulillah, atas lawatan-lawatan dan taklimat yang diberi kepada kami, tidak ada apa-apa yang meragukan. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, kalau cerita panjang pun banyak boleh dicakap. Tapi oleh kerana dalam suasana bulan puasa ini, dan saya telah diamanatkan sebenarnya untuk membaca benar-benar. Bagi saya, sekali lagi saya mengucapkan syabas dan tahniah kepada pengurusi kita. Sebagaimana beliau mengatakan, beliau ini adalah menentang satu ketika itu arang batu diadakan di silang. Jadi hari ini penentang kuat ini ada bersama-sama kita, sebab dia juga mengkaji, buat kajian dan seterusnya sedang apa sebenarnya kebenaran. Harapan kita, harapan saya, harapan teman-teman semua, apabila ada nanti arang batu di Jaya Pasar arang batu di Singapura, tidaklah bekalan elektrik ditumpuk, sekejap hidup, sekejap mati, sekejap hidup, sekejap mati. Hari ini bekalan elektrik ditumpuk, begitulah sebenarnya. Tetapi alhamdulillah, orang Tanjung Legian Singapura katakan bagus, lagi kamu ada lagi yang hidup, mati, hidup, mati, hidup, mati. Kami di Tanjung Legian, kami di Singapura langsung tidak ada apa-apa. Bagaimana kita membantu masyarakat ini? Tuan-tuan, ini bukan perhimpunan pembangkang, perhimpunan politik. Tapi saya mau ambil kesempatan sedikit. Baru-baru ini rakan saya dari parti pembangkang dengan secara otomatis lampu mati, blackout di kawasan Tunggu. Dia katakan, kenapa kerjaan kamu berusaha nasional tidak mau kasih bagus listrik tahun ini? Dia cakap begitu. Dia berkatakan begitu kepada saya. Kenapa mati tiba-tiba mati, berapa menit nanti baru hidup lagi? Kenapa tidak dikasih kuat? Saya cepat menjawab. Nah, inilah kamu. Orang mau tahu dengan kuasa elektrik yang kuat supaya tidak mati-mati, kamu bantah. Tapi kalau mati juga tidur, kamu ambil kesempatan dia kerajaan Malaysia nasional tidak bikin listrik. Ini apa? Dia pun terus dia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih kepada pengurus ini dan rekan-rekan teman-teman saya. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan. Dalam kesempatan ini saya sekiranya ada terlanjur kata dalam ucapan saya tadi, terlanjur bahasa sebagai hamba Allah, saya mohon maaf.